Okey. Okey, tadi Ustaz baru nak rakam. Tadi Ustaz kita dah mulakan dengan bacaan doa. Okey. Alhamdulillah. Pagi ni kita akan sambung balik apa yang kita dah belajar pada minggu lepas ataupun minggu-minggu sebelumnya. Ustaz nak ingatkan balik apa yang kita dah belajar. Okey. Okey. Mana buku tu Ustaz? Alright. Okey, apa yang kita dah belajar sebelum ni adalah tajuk yang kita belajar adalah gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat. Kita nak jaga kesihatan, kita kena amalkan gaya hidup sihat. Macam mana kita kena amalkan gaya hidup sihat? Perkara yang kita kena amalkan gaya hidup sihat tu adalah mengamalkan postur, rehat dan tidur yang betul. Postur ni maksudnya dalam bahasa lain, maksudnya postur adalah bentuk tubuh semasa duduk, berdiri, berjalan dan mengangkat barang. Bentuk badan kita. Postur ni adalah maksudnya bentuk badan kita. Okey. Kita dah belajar dalam masa bulan 6, bulan 7, bulan 8 hari itu. Okey, yang ini cara duduk yang betul. Kita dah belajar dah cara duduk yang betul. Kalau kita duduk, kita kena pastikan kita bersandar di belakang dan kita dalam bersandar di belakang tu mestilah di tempat belakang tu lurus. Ustaz, izinkan bertandas. Okey, silakan. Mesti lurus. Okey. Dan kita tak boleh duduk macam ni. Membongkok macam ni tak boleh. Sebab apa? Dia akan merosakkan kita punya pinggang dan leher. Okey, itu cara duduk. Cara berdiri, kita kena berdiri tegak. Kita tak boleh berdiri bongkok macam ni. Ini berdiri yang salah. Berdiri yang salah adalah berdiri macam ni, bongkok. Bila membongkok macam ni berdiri, maka kesannya adalah leher kita akan sakit dan pinggang juga akan sakit. Berdiri yang betul adalah berdiri dengan tegak. Macam orang berkawat tu. Sepatutnya kita kena berdiri macam tu. Okey, cara tidur yang betul. Cara tidur yang betul, kita kena guna bantal yang sesuai dengan kepala kita. Bantal tu mesti sesuai dengan kepala kita. Maksudnya lembutnya macam mana. Okey, kita kena tidur bantal yang lembut. Kita tak boleh tidur bantal yang keras. Macam ni Kalau kita tengok dari gambar ni, ini adalah tidur yang salah. Sebab apa? Dia tidur di bantal yang keras. Okey. Tengok kepalanya. Dia agak membungkuk dan bila dia akan bangun, bila dia bangun daripada tidur, dia akan sakit leher. Juga sakit bahu. Okey. Itu cara tidur yang betul dan salah. Okey, cara yang terakhir sekali, cara mengangkat barang. Kalau kita angkat barang yang berat, kita kena tunduk. Kalau kita angkat barang yang berat, kita kena tunduk supaya kita tak sakit di bahagian pinggang kita. Ini cara mengangkat barang yang salah. Kalau barang tu berat, kita tak boleh buat macam ni. Tapi kalau contohnya duit shilling kan duit shilling terjatuh kan. Duit shilling berat tak? Berat tak berat kan? Kalau tak berat, bolehlah kita buat macam ni. Cuma tak digalakkan sangat. Cuma walaupun itu sebab barang dia tak berat. Duit shilling kan tak berat. Bila duit shilling tak berat, kita boleh buat macam ni. Tapi jangan selalu. Dan kalau barang berat kalau kita buat macam ni, kita akan terus sakit. Contohnya kita angkat buku yang banyak. Kan kita ada buku banyak. Bila buku tu banyak, bertingkat-tingkat, bila kita nak angkat, kita tak boleh buat macam ni. Kita akan merosakkan pinggang kita dan tangan kita akan sakit. Kita kena duduk macam ni, baru angkat naik ke atas. Okey? Itu yang kita dah belajar sebelum ni. Dan pada selepas tu kita masuk tajuk yang baru, iaitu tajuk sihat selalu. Tadi tajuk gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat. Ini kita masuk tajuk sihat selalu. Kita dah belajar dah sebenarnya sihat selalu. Kalau kamu ingat, kita lukis gambar gambar tumbuh sarang sempurna, kita lukis gambar mengelakkan kecederaan, kita lukis badan lebih sihat dan kita lukis hidup lebih cergas orang naik basikal. Ingat tak? Apa yang kita lukis tu? Yang kita lukis yang 4 tu adalah kepentingan menjaga postur. Bila kita menjaga postur kita, cara tidur tadi, cara duduk tadi, cara berdiri tadi, dengan cara baring tadi, cara tidur kita, kita akan menjaga tumbuh sarang kita menjadi sempurna. Kita akan membesar dengan sempurna. Okey? Dan kedua, mengelakkan kecederaan. Kalau kita angkat kotak dengan cara yang salah, kita akan cedera.
Jadi kalau kita angkat cara kotak yang betul, angkat barang yang betul, kita akan dapat mengelakkan kecederaan. Dan yang ketiga, badan kita lebih sihat. Badan kita lebih sihat, jantung kita lebih sihat. Dan yang terakhir, hidup lebih cergas. Kita senang bersenam, kita boleh berlari. Berlari itu maksudnya bersukan lah. Kita mudah untuk bersukan. Okey. Dan minggu lepas kita masuk tajuk yang baru. Tajuk yang apa? Kepentingan rehat dan tidur. Kepentingan rehat dan tidur. Ustaz nak tanya, siapa yang tidur malam tadi? Angkat tangan. Alhamdulillah, bagus. Bagus, tidur malam tadi, bagus. Ustaz percaya kamu tak boleh kalau kamu tak tidur, katalah kamu tak tidur malam tadi, hari ni kamu tak tidur malam tadi. Alhamdulillah, ramai yang tidur malam tadi. Kamu tak tidur malam tadi kamu tak tidur, lepas tu bila pagi ni kamu akan tidak bersemangat. Maksud tidak bersemangat tu, badan kamu jadi lemah. Kalau kamu tak tidur malam tadi, contohlah kamu menghadap tengok video YouTube lah, kamu main game lah gunakan handset kamu tak tidur langsung main game, tengok TV ataupun main YouTube ke tengok handset lah, kamu tak tidur. Ataupun kamu tidur lambat, kamu tidur tapi kamu tidur lambat. Tidur tapi tidur lambat, tidur pukul 12, tidur pukul 1, tidur pukul 2. Contoh, Ustaz yakin pagi ni kalau kamu bangun, badan kamu lemah. Kamu rasa kamu nak tidur lagi. Sebab apa kamu rasa kamu nak tidur lagi? Sebab kamu tak cukup tidur. Kalau kamu tidur pukul 12, ataupun pukul 1 atau pukul 2, pukul 3, pukul 4 lagi teruk lah. Siapa yang tidur pukul 12, pukul 1, pukul 2, ada ke? Tak boleh tau. Sebab kalau kamu tidur pukul 12, pukul 1 kamu baru tidur, pukul 2 baru tidur, badan kamu akan lemah. Dan kamu tak mampu untuk bangun tidur, untuk solat subuh, untuk belajar pagi ni. Tak mampu. Sebab apa? Kamu tak tidur. Kamu tak cukup tidur. Kamu tak cukup tidur malam tadi. Kamu sepatutnya tidur, waktu yang sesuai untuk kamu tidur adalah pada pukul 10. Pada pukul 10 malam adalah waktu sesuai untuk kamu tidur. Pukul 10 malam adalah waktu sesuai untuk kamu tidur. Dan bila kamu tidur pada pukul 10 dan kamu bangun pada pagi ni untuk solat subuh, badan kamu akan rasa cergas. Kamu rasa seronok. Kamu rasa macam seronok lah. Macam tu. Kamu ada satu perasaan seronok bila kamu tidur cukup malam tadi. Badan kamu rasa cergas, sihat. Kamu rasa macam tu. Ingat ya, waktu yang sesuai untuk kamu tidur pada waktu malam adalah pukul 10 malam. 10 malam adalah waktu yang paling sesuai untuk kamu tidur. Dan bila kamu bangun pada 6 pagi waktu subuh, kamu mandi, solat subuh bersama mak ayah kamu, abang kakak kamu solat sama-sama, kamu rasa seronok. Badan kamu cergas lepas kamu mandi. Kamu sarapan, kamu tunggu waktu untuk masuk ke kelas, Google Meet. Dan Alhamdulillah, bila kamu masuk kelas, kamu rasa cergas. Kamu rasa respon kamu bagus. Sebab apa? Kamu tidur dengan cukup. Okey, ingat ya. Itu kepentingan rehat dan tidur. Kenapa rehat dan tidur ni penting? Sebab dia memberi kecergasan kepada diri kita setiap hari. Kalau malam tu kita tidur dengan berkualiti, kualiti tu kita tidur dengan bagus, kita akan sihat sepanjang hari pada hari itu. Kita mudah nak melakukan aktiviti pada hari itu. Okey, bagus. Solat subuh penting. Sebab solat subuh tu wajib. Wajib solat subuh. Alhamdulillah, bagus dengan solat subuh tadi. Okey, minggu lepas kita masukkan ada empat kepentingan rehat dan tidur. Minggu lepas kita telah melancarkan proses penghadaman.
Orang yang tidur malam tadi, bila bangun dia tidur, dia akan rasa hendak pergi tandas. Dia akan pergi tandas untuk buang air besar. Sebab apa? Sebab memang tidur macam tu. Bila kita tidur dengan baik pada malam tadi, kita tidur dengan tidur yang bagus, bila kita bangun di pagi, kita akan pergi ke tandas untuk kita buang air besar. Kenapa kita buang air besar? Sebab proses perut badan kita memproses dengan baik. Apa yang kita makan semalam diproses dalam perut kita, dan bila kita bangun pagi, kita akan rasa nak pergi tandas untuk buang air besar. Jangan tahan buang air besar pula, nanti sakit perut. Kena buang air besar. Okey, buang air besar dan kita akan rasa sihat. Itu yang pertama. Yang kedua, membina dan membaiki sel-sel yang rosak. Sel-sel yang rosak ni adalah kalau kita ada penyakit ke, ada bahagian yang kita tak sihat ke, bila kita tidur dengan baik, kita akan membaiki diri kita dan kita akan membaiki apa anggota-anggota kita yang rosak, dia akan kembali pulih, kembali sembuh. Okey, yang ketiga kita akan masuk, yang ni kita akan buat nanti dalam buku tulis kita, meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Bila kita tidur malam tadi, kita rehat betul-betul, kita tidur, kita bangun je pagi, kita akan rasa sihat, kita akan rasa berupaya untuk belajar. Sebab apa kita belajar? Sebab kita rasa segar, tubuh badan kita rasa segar. Okey, ini kita akan buat lagi, dan kita akan lukis gambar orang membaca buku. Dan yang terakhir, dapat merehatkan fizikal dan mental. Bila kita tidur dengan baik, kita tidur pada waktunya, kita akan rasa fizikal badan kita sihat. Okey, itu cara yang betul. Okey, insyaAllah. Okey, kita akan buat nombor 3 dan nombor 4. Okey, keluarkan buku tulis kesihatan. Kalau tak ada buku tulis, keluarkan kertas yang kamu buat pada minggu lepas. Ustaz. Ya Akil Muhaimin. Kena buat buku surat sebelah tu kena tulis hari ke? Mungkin. Boleh juga buat hari. Betul, boleh juga buat hari. Saya tak nak sebab kat sini saya dah tulis hari. Okay. Ustaz, buku surat berapa buku teks? Buku teks ada. Kamu tak ada buku teks kesihatan. Ini bukan buku kesihatan, kamu tak ada. Ustaz je ada. Okey, keluarkan buku tulis. Kita sambung minggu lepas. Okey, ini kita belajar pada minggu lepas. Kepentingan rehat dan tidur. Pertama, melancarkan proses penghadaman. Ustaz, dia tak muat. Muat? Tak muat? Nak buat kat sebelah. Ustaz pun tak muat dah muka surat ni. Okey, muka surat tu buat kat sebelah tau. Buat kat sebelah ni tau. Kalau kat kertas, buatkan muka surat kertas baru. Ataupun di belakang. Okey, yang pertama kita ulang balik, kepentingan rehat dan tidur. Yang pertama, melancarkan proses penghadaman. Lepas tu kita lukis gambar apa? Kita lukis gambar orang. Lepas tu kita tengok dekat perut ni kita lukis bulat. Lepas tu kita lukis gambar usus. Ni macam macam limpa lah, macam dia punya bahagian proses badan kita ada tempat dia proses makanan. Dia proses makanan, apa yang kita makan tu menjadi satu bentuk sahaja. Okey, ini satu bentuk untuk dia mudah masuk dalam usus kita. Okey. Dan yang kedua, membina dan membaiki sel-sel yang rosak. Kita lukis gambar tangan, lepas tu kita lukis gambar bulat dekat tengahnya, ada gambar sel-sel. Ini gambar sel-sel lah ni. Gambar urat lebih kurang macam itulah. Okey, kita akan masuk yang ketiga. Okey, pusat sebelah. Boleh buat tarikh. Hari ni berapa bulan? Sel-sel, ya betul. 29, betul. 29, bagus. Hari ni hari Rabu. Bagus. Sebelumnya Rabu. Okay. Dia Delisha, angkat tangan.
Tekan. Oh, tak apa, tak apa. Okey, Akil Muhaimin tanya, kenapa asyik lukis orang aja? Kenapa asyik lukis orang je? Sebenarnya, melukis ni, bila kita melukis, kita akan rasa rehat minda. Bila kita melukis, kita akan rasa rehat minda kita. Rehat minda ni maksudnya kita akan rasa tak ada rasa susah. Kita rasa seronok bila kita melukis. Sebab sebanyak melukis. Supaya kita rasa apa? Kita rasa seronok. Okey. Cantik ke tak cantik ke tak apa. Tapi takkan orang je memanglah orang. Mestilah lukis orang, takkan nak lukis Ultraman. Nak lukis gambar Ultraman tengah baca buku ke? Macam mana Ultraman baca buku? Ultraman dia tak baca buku. Kan? Ustaz Zira siap. Okey. Hari dengan Darida. Okey, bagus Ziad. Ustaz tak buat lagi. Kita buat dulu hari Rabu. Okey, hari Rabu. Hari Rabu. Okay. Saya tulis bahasa Jawa Rabu dan hari. Tak apa. Kesihatan. Okay. Dan tarikhnya hari ini 29. Ya. 9 bulan 9 2021. Digariskan. Guna pembaris untuk gariskan tarikh kesihatan dan hari. Gariskan. Okey, dah siap? Okay, pakai kertas ni. Cari kertas lain. Ishraf cari kertas lain ya. Okey, seterusnya nombor 1 melancarkan proses penghadaman. Nombor 2 membina dan membaiki sesen yang rosak. Dan nombor 3, lepas nombor 2 nombor berapa? Nombor 3. Ya, betul. Lepas nombor 2, nombor 3. Okey, nombor 3. Yes. Nombor 3. Meningkatkan keupayaan untuk belajar. Meningkatkan keupayaan untuk belajar. Meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Dan menyegarkan tubuh.
dan menyegarkan tubuh. Meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Ustaz bila nak lukis slide pula? Slide orang. Tunggu jap, ada kawan kamu tak siap lagi? Dah siap. Meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Menyegarkan tubuh. Siapa tahu maksud menyegarkan tubuh tu? Menyegarkan tubuh tu perkataan asalnya perkataan apa? Menyegarkan. Perkataan asalnya perkataan apa? Siapa tahu? Buang imbuhan buang imbuhan kan, dia jadi apa? Menyegar. Okey. Menyegar. Okey. Bila menyegarkan ni, perkataan asalnya bermaksud segar. Segar. Segar ni cergaslah, kuat. Menguatkan tubuh, mencerdaskan tubuh. Segar. Asal perkataan menyegarkan adalah perkataan segar. Segar ni maksudnya sihat, kuat. Okey? Okey. Dah siap? Kita akan lukis gambar orang membaca buku. Kita akan lukis gambar orang membaca buku. Okey, dah sedia semua? Dah. Alright. So akan zoomkan. Dah siap dah tulis kat nombor 3 ni? Nombor 3 dah siap dah? Ada yang belum siap lagi tulis? Siapa yang belum siap lagi angkat tangan? Meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Siapa Saya dah siap, Ustaz. Bagus, Isha. Pun dah siap. Dilisha dah siap, Dilisha? Arisa dah siap? Arisa dah? Belum lagi Okey, tak apa. Tunggu Arisa dengan Delisha Arisa dengan Delisha kalau dah siap bagi tahu Ustaz tau. Kita akan lukis gambar. Ustaz, saya dah siap. Dah siap dah? Arisa? Ustaz, jika saya pergi tandas. Silakan Akil. Okey, kita akan lukis gambar orang. Okey. Delisha dah siap? Dah. Alhamdulillah. Okey, Ustaz akan zoomkan dekat sini. Kita akan lukis gambar. Mula-mula sekali kita nak lukis gambar orang. Kita lukis kepalanya. So, biasalah kepala orang Macam mana nak lukis kepala? Tengok Ustaz buat. Okey, memula sekali nak lukis kepala orang. Tapi kepala orang tu dia bukan pandang kat kita. Dia pandang ke tepi. Dia pandang ke tepi tau. Okey? Dia pandang ke tepi macam ni. Okey? Dia pandang ke tepi macam tu. Okey. Kita buat Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mula buat macam ni. Hidung. Okey.
Saya rasa saya tak buat muka, saya rasa saya buat kepala je lah. Ustaz nanti kena colour ke? Haa. So macam ni je lah. Okay, dia tengah baca buku tau. Ustaz, tolong ke atas sikit. Ustaz, saya belum lagi lukis seorang. Tengah membaca buku. Baca buku. Ustaz, saya tak pandai tulis tangan. Tangan je. Tak apa. Buat macam ni pun, buat macam ni pun tak apa. Buat macam ni ke, okey. Ustaz, dia tak pandai buat tangan. Tak cantik tak apa, yang penting buat. Tak apa. Tak cantik tak apa. Yang penting dia nampak macam tangan lah. Tangan dia pendek. Cantik lah bukunya. Sekejap saya buat buku betul-betul. Tak guna pembaris lah.
Ustaz dah siap. Dah siap. Alhamdulillah. Oh, kena tulis mata pula. Dia kena tulis muka. Saya dah siap tulisannya dalam buku. So Bagus. kena tulis. Saya kena tulis muka pula. Dia kena tulis muka. Tak apa, tak apa. Yang penting nampak kepala pun jadilah. Ah, ah. Apa tu Ustaz? Macam lampu dah. Tutup lampu kan. Gelap. Okay, ini meja. Mana boleh baca tutup lampu? Mana boleh baca tutup lampu je. Okay, ini meja. Dia baca buku atas meja tau. Saya buat garis. Ini meja lah ni. Meja. Ustaz, boleh tak yang tempat bahu tu kecil? Boleh. Yang penting je apa? Yang penting bahu. Nampak bahu. Okay. Mestilah ada kerusi kan? Okay, belakang ni ada kerusi tau. Ini kerusi. Okay, dekat sini ada buku lagi. Dekat atas meja ada buku lagi. Ini buku. Ustaz, kursi tu macam mana pun tadi saya tangan. Oh, saya belum siap lagi kursi tu. Saya dah siap meja je. Kalau macam ni nampak tak? Macam tu. Boleh? Ustaz, saya dah buat tulis buku kat sebelah je. Okay, dah apa? Sebelah buku. Okay, Buat dah. bukunya warna kuning ataupun bukunya warna biru lah. Okay. Warna orang. Okay. Baju warna merah. Warna biru. Cantik.
Warna ke? Warna sikit. Warna sikit Tapi baju warna pink ni macam baju perempuan pula. Yalah. Okey. Patutnya kan sama. Dia punya lengan tu warna lain. Alhamdulillah. Kerusi warna kuning. Meja warna coklat. Ustaz, Ya. boleh baju dia warna lain? Dia punya ni bahagian lengan je yang warna lain. Kak, boleh ke tak ikut Ustaz? Warna apa-apa pun. Sekarang kan boleh nak warna apa-apa pun boleh. Okey. Rambut je kena ikut. Rambut warna hitam. Jangan warna kuning. Itu rambut orang putih. Rambut warna putih dah tua lah. Maaf, warna putih tua. Ni opak saya pun macam putih. Putih. Okey. Alright, siap. Saya belum lagi. Ustaz cukup ke lagi masa? Meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Kita akan buat yang terakhir, yang keempat. Untuk makluman kamu, minggu depan kelas kesihatan dah tiada. Dan ini hari minggu ni adalah kelas terakhir kita belajar kesihatan. Minggu depan dah tak ada belajar kesihatan dah. Lepas tu esok yang minggu depan kesihatan tu kena tunggu pukul 10. Saya tak pasti lagi. Nanti akan dimaklumkan. Sebab Ustaz dimaklumkan hari ni adalah hari terakhir kita belajar kesihatan. Ustaz cukup ke lagi masa? Oh, ada lagi masa kita. Okay, dah siap? Belum. Tinggal nak warna-warna kan? Saya tengok warna. Okey, Ustaz akan buat yang keempat. Saya belum siap. Dapat merehatkan fizikal dan mental. Tak apalah, buat dulu. Nanti kamu mewarna tak payah tengok Ustaz. Kamu boleh warna apa-apa warna. Okey? Saya belum siap lagi. Dah siap buat tengah warna ke tengah melukis? Tengah warna. Warna boleh warna apa-apa Okay. Dapat merehatkan fizikal dan mental. Okey, yang keempat, yang terakhir yang keempat, kesan daripada kita tidur dan rehat, kita dapat merehatkan fizikal dan mental. Tenaga. Ya, betul, tenaga, yes. Tak tahu. Dapat merehatkan fizikal dan mental. Fizikal dan mental. Pendek ni tadi saya nampak macam panjang je. Dapat merehatkan fizikal dan mental. Itu maksud dia.
Oh tak, ini bukan maksudnya ni. Ini nombor 4. Tahu tapi bukan panjang ke? Dapat merehat fizikal dan mental. Betul. Ini je, pendek je. Dapat merehatkan fizikal dan mental. Ya kan dapat merasakan. Dapat merehatkan fizikal dan mental. Dekat bawah tu nanti kita akan lukis gambar orang tidur. Ada selimut lah. Jangan lukis orang lagi. Saya tengok warna. Okay, tak apa, warna. Kita dah siap warna. Alhamdulillah. Buat nombor 4. Dapat merehatkan fizikal dan mental. Ustaz. Ya. Ya, Ishraf. Saya dah siap semua. Alhamdulillah. Nombor 4 dah siap dah. Dapat merehatkan fizikal dan mental. Dah. Alhamdulillah. Okay, dekat bawah tu gambar orang tidur tau. Kalau Ishraf boleh lukis gambar orang tidur, okay, settle. Siap. Tapi yang tu kan dah pernah buat. Itu cara tidur yang betul. Yang ni orang tidur je. Orang tidur saja. Sebab apa gambar tidur? Sebab dia dapat merehatkan fizikal dan mental. Fizikal tu badan. Fizikal tu masuk, fizikal ni dalam bahasa Melayu juga, masuk lebih bahasa Melayunya, fizikal ni maksud dia badan. Dapat merehatkan badan dan otak. Mental ni otak. Otak kita lah. Dapat merehatkan fizikal dan mental. Otak dan badan. Badan dan otak. Ya. Ustaz, yang orang sedang tidur tu kena warna juga ke? Warna sikit lah. Warna selimut. Warna rambutnya hitam. Okey. Dah. Okey, dahsyat dah. Sekarang kita akan buat gambar orang tidur. Saya belum siap. Dah lukis dah? Tinggal warnakan lah lukis. Lukis. Lukis, oh. Alright. Okey. Tengah nak buat yang dapat merehatkan fizik dan mental. Ustaz, siapa Siti Marianti Muhammad Dahlan? Tu Aish. Aish lah. Ya, Aish. Aish. Oh. Apa tadi awak cakap? Siti Marianti Mohon Dahlan. Siti Marianti Mohon Dahlan. Apa tu? Okey. Muhammad Dahlan. Itu nama mak dia. Ustaz. Ya. Oh. Muslim dah tak lagi. Saya punya buku dah tak muat lah nak buat ni tu. Nombor 4 dah buat dah? Nombor 4 dah buat kan? Okey, tinggal lukis gambar orang baring je, tak apa. Orang tidur. Kamu orang baik. Gambar orang tidur. Ada selimut tau, ada selimut. Ustaz, saya tengok ni. Tengok. Ya. Okey, bagus. Okey, cantik. Boleh buat kat sebelah Okey. Ustaz,
Yang tu kena tulis, kena lukis orang dan selimut tu je ke? Dekat bawah ni gambar orang tidur. Okey, dah siap dah? Sikit lagi. Alright. Okey, dekat bawah ni kita akan lukis gambar orang tidur. Dekat katil tau, tidur kat katil. Bukan tidur kat sofa, tidur kat katil. Okey. Cara dia, mula-mula sekali kita nak lukis gambar orang tidur, lukis kepala. Dilishan lagi tandas, silakan. Silakan. Okay, cara dia mula-mula kita buat kepala orang. Kita zoom, Ustaz akan zoomkan kat sini kepala orang. Ustaz kena lukis katil. Alhamdulillah. Kena lukis katil ke? Katil. Tapi buat kepala dulu, nak tidur. Tapi Kepala. buat cepat ke sebab masa pun lagi 9 minit. Mudah je, buat kepala bulat macam ni kan. Okey. Lepas tu buat selimut. Ini selimut tau. Macam orang semua tengah mati je. Bukanlah. Ni bantal. Macam bookshelf. Bukan. Ni bantal. Dia pocong. Bukan. Ini orang tidur lah. Betul lah tu macam orang. Kenapa start malah? Ni bantal tau. Okay, nak kita tandas, Amna kita tandas, silakan. Ini bantal. Lagi. Okey, bantal. Bantal dia warna biru. Apa yang dia baring ke atas tu? Carrot ke? Bukan carrot lah. Bantal. Bantal. Kenapa start tu tulis orang tu? WhatsApp carrot. Bantal. Okey, sabar ni. Yang kita kan salah faham. Okey, sabar sini. Bantal. Dah siap. Alhamdulillah. Oh, Yang tu masa siang aku lain macam tu. okey. Ustaz dah Selimut. siap. Selimut dia warna kuning. Okey, lepas tu kita lukis katil ni, katil tidur. Oh.
katil. Okey. Itu dia punya kaki katil. Okey. Dah siap. Satu lagi tertinggal huruf Z. Saya pelik tadi huruf Z rupanya buat macam dia tidur. Abang jangan tidur. Kan tak nampak. Kan orang tidur tu. Okay, katil dia warna coklat. Tilamnya warna merah. Merah gelap. Gelap sangat lah. Yang ni warna pink lah. Okey, siap. Sekejap, Ustaz akan zoom je sekejap. Save. Ustaz, saya rusak lagi. Ya. Kejap. Okey. Bila kita jaga kesihatan kita rehat dan tidur dengan betul, kita akan tidur dengan nyenyak. Tidur dengan nyenyak ni maksudnya kita tidur tak sedar apa kita tidur. Seronok je kita tidur kan. Dah? Ya? Dengar. Ustaz, sorry. Ni, saya baru terfikir. Saya tak biasa kita dalam tulis dekat kertas kan? Tulis yang kertas. Jadi, kita sepatutnya tak payah buat required kan dekat soalan tu kan? Astaghfirullahaladzim. Okey. Ustazah boleh edit Ustazah. Ustazah gunakan apa? Ustazah buka dekat ni bahagian Saya tengah buka ni Ustaz. Copy of bukannya ori tu kau. Copy of bukan yang tu. Saya dah tukar. Saya yang ori tu saya biarkan. Itu yang Siti Selangor punya. Saya copy of tauhid tu. Edit kat situ. Yang subjektif semua Ustazah buat tak require. Kenapa tak beritahu? Saya penting kan kenapa ada kopi Sebab saya pernah betulkan dekat bahagian yang ori tu, dia jadi balik. Saya rasa yang dia memang yang ori tu. Bila saya betulkan, saya dah betulkan dulu ni. Lepas tu saya tengok balik dia balik pada asal. Tu yang saya copy malam tadi. Saya copy balik, saya ingatkan dah tengah malam tadi kan kabut tu. Saya copy balik. Saya dah buat Cuma saya lupa yang require di bahagian subjektif tu. Saya tukar siap. Require subjektif, so padam terus. Require tu tak require. Okay? Saya tengah buat ni. Alright. Lepas tu lagi satu. Saya suruh budak-budak ni buat kepala ayat Ustaz. Tak apa. Alright. Okay. Alright. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Ustaz, apa tu? Ustazah Mardiah. Okey.
Ustaz, saya buat macam pocong. Ha? Tak ada lah, kan ada Z tu. Ustaz, Z ni tidur. tadi saya telas. Oh, ya ke? Tak apa. Delisha dah siap dah lukis gambar orang tidur? Dah. Okey, masa Ustaz dah nak habis dah. Okey, ingat ya. Kita kena jaga rehat kita. Tidur dan rehat kita kena jaga. Kita kena tidur sepatutnya 10 malam kita dah ada tidur dah. Kalau kita tidur lambat, esok pagi badan kita jadi lemah. Okey, kena kita tidur awal. Siapa tahu dia tidur berdengkur? Ustaz siap warna tu. Dah siap warna dah? Dah siap warna. Alhamdulillah, bagus. Saya pun. Alhamdulillah. Saya pun. Alhamdulillah. Ustaz juga bagi tandas. Okey, silakan. Lepas ni masa siapa? Ustazah. Fatihah. Ustazah Fasihah. Oh, Ustazah Fasihah tak sihat. Kenapa? Ustazah Fasihah dia tengah mengandung. Jadi perutnya ada baby, ada baby. Ustaz bukan kelas terakhir je. Oh ya, Ustazah Fasihah ya. Bukan Ustazah Fasihah lah. Ustazah Fasihah kelas akhir. Siapa yang jaga? Left ke? Okay, dah siap dah? Ada yang belum siap? Delisha dah siap? Fatih dah siap? Saya dah. Muslim dah siap? Oh, Delisha dah siap. Alhamdulillah. Arisa dah siap? Arisa? Saya dah siap. Dah siap dah? Okey, Alhamdulillah. Bagus. Ustaz siapkan Ustazah Fasihah. Saya rasa Fasihah tak Ustaz Amirul siapa yang ganti? Samirul ada. Samirul tak cuti. Ustaz, dah masuk. Ustazah Fatimah. Ustazah Fatimah akan ganti kelas kamu. Lepas Ustazah Fatimah, Ustaz Fitri tau. Okey, Ustaz masuk. Ustaz kena pergi sekolah. Okey, kita dah siap dah semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.